الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما. Amma ba'd. Sambungan kita malam ini ayat yang ke-9 dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat
dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amalan yang saleh, anna lahum ajran kabira, bahawa bagi mereka terdapat pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bahawasanya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair, dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Bersegeranya manusia mendoakan keburukan, kejahatan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Wa kana al-insanu ajula, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa, tergopoh gapah. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, dua bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Famahawna ayatal lail, lalu kami hapuskan tanda malam, iaitu hilangnya gelap, datangnya siang. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang itu terang. Litabtagu fadlan min rabbikum, agar kamu mencari kurniaan dari Tuhan. Walita'lamu 'adadas sinina wal hisab, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perkiraannya, perhitungan masa. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan sejelas-jelasnya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang qawim, jalan yang a'dal, yang paling adil, seimbang, yang paling tepat. Yahdi lillati, allati di sini menjadi sifat ataupun na'at kepada mausuf. Benda yang disifatkan di sini mahdzuf, mausuf, atau benda yang disifatkan tidak disebut dalam jumlah, tetapi merujuk kepada allati di sini merujuk pada ila tariqatil lati hiya a'dal wa aswa, merujuk kepada suatu jalan, suatu laluan yang paling betul, paling benar, paling seimbang, paling baik. Maka sesiapa yang mahu mencari jalan hidayah yang membolehkan dia selamat, maka dia mestilah bersama dengan Al-Quran. Ayat ini mengisbatkan tentang besarnya kedudukan Quran dalam memberi hidayah, sebab dia adalah kalamullah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Quran memberi petunjuk kepada jalan yang ianya lebih benar, lebih adil. Berkata Az-Zujjaj, seorang tokoh ulama nahwu, ia memberi petunjuk kepada keadaan yang lebih baik, merujuk kepada keadaan yang lebih baik. Dan juga memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawasanya orang beriman yang melakukan amalan saleh, bagi mereka pahala yang besar. Baik, kita melihat apa kemunasabahan ayat ini kaitannya dengan kisah yang sebelumnya. Kisah sebelumnya telah kita baca minggu lepas, berhubung dengan beberapa sejarah kehidupan Bani Israel. Ayat ini memberi suatu persoalan kepada Bani Israel. Lima la tu'minuna bil Quran ya Bani Israel, kenapa kamu tidak beriman kepada Al-Quran wahai Bani Israel? Padahal Al-Quranu kat Taurah anzalahu Allah ala rasulih. Al-Quran seperti juga Taurat, ia adalah kitab Allah yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan di sini dijelaskan sifat Al-Quran itu, yang pertama yahdi, yakni yursyid, memberi panduan, memberi petunjuk, memberi bimbingan kepada jalan yang lurus, jalan yang awdah, yang lebih jelas. Itu jalan yang ad-dinul qayyim, agama yang benar-benar berkualiti, ataupun cara kehidupan yang al-hanifiyah as-samhah, lagi lurus dan bersifat mudah untuk manusia mengikutinya.
Kerana ia dibangunkan ala asas tauhid al-khalis lillah, di atas asas tauhid yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Adapun khabar gembira kepada orang beriman terlalu banyak disebut dalam Al-Quran. Rasul diutuskan sebagai nadhiran wa basyira, sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar, dan khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai apa dia? Sebagai mau'izah. Al-Quran juga sebagai nur, sebagai cahaya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu suatu mau'izah, nasihat daripada Tuhan kamu. Wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sebagai penyembuh, obat yang menyembuhkan penyakit yang terdapat dalam dada manusia, sebagai petunjuk dan cahaya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sesiapa yang meninggalkan Quran, bermakna Al-Quran akan meninggalkannya. Sesiapa yang tidak mempedulikan Quran, di akhirat nanti Allah Ta'ala tidak mengendahkannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni daripada Quran, maka kehidupan untuknya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Di akhirat nanti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami himpunkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu orang yang buta bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa aku dihimpunkan hari ini dalam keadaan buta, padahal aku di dunia boleh melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, ini Al-Quran, tetapi kamu melupakannya, tidak mempedulikannya, tak cara, tidak mengendahkannya, tidak mengambil panduan, bimbingan daripadanya, maka pada hari ini kamu pula dilupakan. Di akhir zaman dia akan berlaku satu keadaan di mana ramai manusia dari kalangan orang Islam sendiri yang pinggirkan Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, Rasul ini Nabi SAW berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur, dipinggirkan, ditinggalkan, dijauhkan. Di sini kita perlu muhasabah, sejauh manakah kita punya haluna ma'al Quran, keadaan kita dengan Quran dalam kehidupan seharian. Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana setiap hari kita berinteraksi dengan Quran. Adakah kita membuka Quran setiap hari, ataupun seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali? Setahun sekali itu mungkin mulai puasa. Mulai puasa, sebab bulan puasa ni bulan syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan kepada Quran. Kita yang mungkin bulan-bulan lain malas dan tak baca Quran pun mula nak buka. Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk ditadabbur sehingga kita mendapat hidayah. Al-Quran adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkannya kepadamu ya Muhammad, sebuah kitab yang berkat untuk mereka itu tadabbur. Memang benar Quran diturunkan untuk Nabi membacakan kepada manusia. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadhakkara ulul albab. Ataupun dalam ayat lain alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika, untuk engkau ya Muhammad bacakan kepada mereka wahyu yang kami turunkan kepadamu. Betul lah Nabi disuruh untuk
yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Bukan sekadar baca untuk dengar, tapi untuk manusia faham sehingga mereka boleh tadabbur. Kalau mereka tidak tadabbur, mereka tidak akan dapat hidayah. Berapa ramai orang yang mendengar bacaan Quran tetapi sekadar dengar sahaja, sama ada dia tidak menghayatinya, dia tidak memahaminya, tidak masuk Quran itu dalam jiwa dia. Masuk hanya di dalam lubang telinga, mungkin keluar lubang telinga sebelah. Afala yatadabbaruna al-Quran, adakah mereka tidak tadabbur Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataupun hati mereka ada qaflun. Qaflun maknanya ada kunci, mughlaq, terkunci, tertutup. Mereka sudah baca Quran tetapi mereka tidak tadabbur Quran, maka mereka tidak dapat petunjuk daripada Quran. Jadi mintalah kepada Allah supaya kita tetap bersama dengan Quran dan kita sentiasa membaca, mendengar, merenungi, memerhati. Bukalah dalam mana-mana kitab tafsir, terjemahan apa, kita akan temui ilmu yang sebelum ni kita tak tahu. Sebab menceduk ilmu dan hidayah daripada Quran, dia tidak akan habis-habis. Kita akan sentiasa menemui sesuatu yang baru, yang sebelum tu kita tak puas bahawa ada ilmu di situ, bahawa ada ilmu di situ. Sifat yang kedua pada Quran adalah wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal salih, bahawasanya bagi mereka ajran kabira, pahala yang besar. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ajran kabira adalah al-jannah, balasan syurga. Balasan syurga. Syaratnya beriman dan beramal salih. Beriman, beramal salih, mesti ada dua-dua sifat. Kemudian wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sifat Quran yang ketiga memberi inzar, peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka juga tidak beriman kepada, sama ada la yusaddiquna biwujudillah, tidak membenarkan akan kewujudan Allah, wa wahdaniyatihi, keesaannya, wala bil ma'adi was-sawabi wal 'iqabi, tidak beriman dengan adanya hari mereka akan kembali kepada Allah di hari akhirat, adanya balasan pahala, adanya iqab, balasan azab, siksaan. Maka disediakan bagi mereka azaban alima, azab yang pedih, yang menyakitkan. Tidak ada sebab, alasan untuk manusia tidak beriman kepada hari akhirat, kerana fitrah mereka meyakini bahawasanya perkara itu berlaku. Perkara itu berlaku. Sebahagian agama, bukan sahaja Islam, ada sebahagian agama meyakini adanya hari kehidupan selepas kematian. Ini cerita ni, ayat ni lebih menjurus kepada orang-orang musyrikin di Mekah, kaum musyrik yang menyembah berhala. Orang-orang Kristian, agama Samawiyah meyakini adanya hari akhirat, meyakini, tapi sejauh mana keyakinan mereka itu bertepatan dengan akidah Islam, itu perlu pada kajian. Mereka meyakini bahawa akan berlaku kiamat, yang mereka sebut dengan suatu istilah Armageddon. Armageddon satu istilah bahawa dunia akan berlaku kehancuran total, yang kita sebut yaumul qiyamah, hari kiamat. Sesiapa yang tidak beriman kepada segala yang Allah Ta'ala janjikan, maka disediakan untuk mereka azab yang pedih. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ayat ini menceritakan tentang sifat manusia yang gopoh, sifat tergesa-gesa manusia. Ada ketikanya dia berdoa ketika dia marah, semasa dia marah ataupun emosinya tidak stabil, dia berdoa meminta kebinasaan ala nafsihi aw waladihi aw malihi bisyarr, mendoakan untuk dirinya, anaknya, hartanya dengan keburukan.
Mungkin dia nak marah dengan sesuatu, tak puas hati, dia minta supaya dia dibinasakan, hartanya dibinasakan. Ayat ni minta bil maut, mati, ataupun al-halak, binasa, atau mendapat ad-damar, mendapat kehancuran. Ini sifat manusia yang tidak sabar, yang ajalah, yang gopoh. Sebagaimana dia juga berdoa untuk mendapatkan khair, kebaikan. Padahal kalau Allah Ta'ala menyegerakan kepada manusia keburukan yang mereka minta, maka akan teruslah binasa mereka. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Dalam surah Yunus ayat yang ke-11. Kalaulah Allah Ta'ala menyegerakan bagi manusia sesuatu balasan keburukan, sebagaimana istijal, gopohnya mereka, segeranya mereka nak kebaikan. Sifat mana? Sifat ajalah, sifat ajulah, sifat gopoh. Manusia bersegera nak kebaikan, tidak sabar, sebagaimana mereka segera nak dibinasakan apabila mereka putus asa. Kalaulah itu yang mereka minta dan dipenuhi permintaan mereka, laqudiya ilaihim ajaluhum, akan terlaksanalah, tercapailah ajal kebinasaan bagi mereka. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Jabir bin Abdullah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tad'u ala anfusikum, janganlah kamu mendoakan keburukan atas diri kamu, wala ala amwalikum, jangan mendoakan keburukan untuk harta benda kamu, kerana dibimbangi an tuwafiqu minallahi sa'atan ijabah yastajibu fiha, bahawa semasa kamu berdoa, bertepatanlah doa itu dengan waktu yang Allah Ta'ala perkenankan, ataupun Allah Ta'ala mustajabkan doa itu. Lalu kamu mendapat kebinasaan. Wa kana al-insanu ajula, dan adalah manusia itu sifatnya gopoh. Ajula mana yata'ajjal tahsil al-matlub duna tafkir fi awaqibihi, bersegeralah dia, tergesa-gesalah dia untuk mendapatkan perkara yang dia kehendaki tanpa dia berfikir tentang akibatnya. Sesuatu itu kita tidak boleh gopoh, dia mesti bita'anni. Ta'anni ni makna kena secara beransur-ansur ataupun secara sedikit-sedikit. Kadang-kadang seseorang tu dia nak cepat, dia nak cepat buat sesuatu, nak cepat. Bila melihat dia kata, oh lambat gini, kita kena cepat. Kita ada benda kita boleh cepat, tapi tidak semua benda kita boleh cepat. Ada sesuatu yang kita boleh cepat, tapi bukan semua benda kita boleh buat cepat. Kita jangan mengharapkan sesuatu yang kita buat hari ini kita akan dapat hasilnya esok lusa. Maka kita kena sabar. Kalau dah urusan dakwah ni perkara yang cepat, maka Allah Ta'ala beritahu semua manusia akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah. Kalaulah perjalanan ini, ayat ini menceritakan perjalanan menuju ke Tabuk, tapi dari sudut kaedah tafsir kita memahami ayat ini juga dengan mafhum yang lain, bahawasanya jalan dakwah ini kalaulah ia suatu safaran qasidan, perjalanan yang kita boleh target. Kita boleh target minggu depan, bulan depan, 2 minggu lagi kita akan sampai. Nescaya mereka akan ikut kamu. Mereka akan ikut kamu. Mereka akan ikut engkau ya Muhammad, tetapi jalan ini adalah jalan yang sangat jauh. Ba'udat, jauh, alaihimus syuqqah, bahkan terasa jauh yang sangat jauh. Asy-syuqqah bermakna fi ghayatil bu'd. Ada setengah terjemah syaqqah ni dia kata banyak masyaqqah kesantap, itu silap. Alaihimus syuqqah bukan al-masyaqqah. Asy-syuqqah bermakna ghayatul bu'd, jalan yang bukan sahaja ba'udat, jauh, tetapi teramat jauh. Apabila Allah Ta'ala menyatakan sesuatu kemudian didatangkan taukid, maka ia adalah benar-benar jauh dan payah. Sebab payah itulah
tidak ramai nak ikut jalan yang ini, jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sifat manusia ajulah, gopoh. Dia nak cepat. Gapo-gapo nak cepat. Kita selama ini beribadat, kita tak dapat hasil ibadat sebab Allah Taala simpan untuk kita di akhirat balasannya. Balasan sebenar bukan di dunia, di akhirat. Jadi kita kena sabar. Cuma berapa lama kita di atas dunia itu tak tahu dah. Sebab kadar arja seseorang itu tidak sama. Apabila manusia sudah berpindah ke alam akhirat, dunia yang kita duduk selama ni kita akan rasa sementara. Selagi kita masih belum mati, kita rasa lama dah. Tapi apabila kita sudah meninggal dunia, maka akan terasa bahawa kehidupan di dunia hanyalah sebentar sahaja. Jadi apa yang kita minta untuk disegerakan, siapa ni? Biasanya bila kita menoleh kembali masa-masa lalu yang telah kita lalui, kehidupan lalu, terasa cepat. Tapi kalau kita mengira masa yang akan datang, pasal lambat, nak tunggu lambat, minggu depan nak tunggu, terasa lambat, minggu depan, bulan depan, lambat. Orang tanya bila nak kahwin, tu ni lama dah, 3 bulan lagi, lambatnya, lambat 3 bulan. Terasa lambat. Memanglah masa yang akan datang kita rasa lambat. Tapi yang telah berlalu, bila dia kira 5 tahun dah, 10 tahun dah, terasa masa itu sangat cepat. Maka di sini mengajar kepada kita bahawa kita hidup di dunia, kita kena banyak sabar dan kita tidak boleh ajulah. Kadang-kadang seseorang dia melihat dalam konteks dakwah, dia nak cepat supaya orang itu berubah. Dia tak boleh begitu. Bukan semua manusia begitu. Maka perlu kepada sabar. Wa khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilu. Diciptakan manusia daripada sifat gopoh. Sifat gopoh, sifat gapo-gapo nak cepat. Kita pernah membaca dan mendengar kisah Bani Israel yang mencabar Nabi Musa AS. Kami nak beriman tapi dengan syarat arinallaha jahra, perlihatkan kepada kami Allah secara terang-terangan, kami nak lihat Allah. Atau mereka minta perkara yang tak sepatutnya mereka minta. Sebab apa-apa nak cepat. Nak cepat minta, kalau kamu boleh turunkan kepada kami apa dia? Boleh turunkan sesuatu benda yang berharga daripada langit. Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu ya Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga kamu memiliki sungai-sungai yang dapat kamu pancarkan alirannya daripada bumi, ataupun kamu memiliki kebun, au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin, ada kebun daripada pokok kurma, pokok anggur. Mereka ni nak mata benda yang bersifat segera, yang cepat. Memanglah betul lah tabiat kita sekarang semua, kita nak segera, nak cepat. Kita nak cepat, nak segera. Kalau diberi pilihan antara cepat dengan lama, memang kita pilih cepat. Sekarang ni zaman teknologi, kadang-kadang kita nak cari sesuatu maklumat, sebab benda semua dah tersimpan dalam bentuk format, dalam bentuk digital, dalam perpustakaan elektronik. Nak cari hadis, nak cari gambar-gambar kitab, senang, tekan komputer, tekan telefon, kita cari kita. Malah dalam elek kitab. Ini satu masalah yang berlaku. Sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita rajin, itu sebagai pemudah cara. Tapi fitrah manusia nak cepat. Kita pergi restoran, kedai makan, kita akan memilih kedai yang bukan sahaja sedap, kedai yang cepat servisnya. Duduk mentah, sampai. Tidak ada orang nak duduk sampai 1 jam, duduk sampai lagi, perut dapat dah. Sebab memang kita nak cepat. Tapi dalam urusan akhirat, kalau benda tu dibuat semua dengan cepat, ia menjadi suatu sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah mendengar seorang lelaki yang dalam salatnya dia
apa dia berdoa, cuma tak pasti cepat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, dia tidak memuji Allah dan tidak membaca selawat kepada Nabi. Lalu Nabi kata, ajilah hadza, orang ni logak. Belogak dia, belogak bahasa Kelantan lah, belogak maknanya tergopoh ataupun terburu-buru, tergesa-gesa. Sepatutnya apabila dia nak berdoa, hendaklah fahamidallah wa asna alaihi. Hendaklah mereka dia memuji Allah, kemudian berselawat ke atasku, kemudian mintalah apa yang dia nak minta. Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh nak sesuatu dengan cepat. Ada seseorang mungkin berminat nak belajar bahasa Arab, belajar 2-3 bulan, pasal tak lagi bukti. Tak boleh, kita kena sabar. Kita tak boleh nak target belajar 2-3 bulan terus pandai. Memang menuntut ilmu memakai masa yang lama. Sehingga berkata Al-Imam Syafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin, zaka'in wa hirsin wa bulghatin wa irsyadi ustazin. Apa dia lagi? Akhir sekali disebut wa tuluz zaman. Ilmu itu tak akan boleh dicapai kecuali ada 6 perkara. Adanya kecerdikan, adanya kesungguhan, adanya bekalan, apa dia lagi? Adanya panduan daripada guru yang membimbing, dan masa yang panjang. Tuluz zaman. Tuluz zaman, masa yang panjang. Kalau seseorang itu tidak sabar dan nak kepada cepat, nak boleh cepat, maka dia tidak akan sanggup untuk berada di atas jalan menuntut ilmu. Sebab dia tidak akan perolehi dengan cara yang cepat. Dengan cara yang cepat, dia kena sabar. Ada setengah orang tu dia mahu mendekatkan diri kepada Allah, dia tak mahu belajar, tak mahu tuntut ilmu. Dia nak jalan pintas, shortcut. Belajar sikit-sikit, tahu beberapa perkara, terus saya nak jadi waliullah. Amalkan zikir ni wiri, jadi waliullah. Padahal dia tidak mengetahui apa-apa tentang Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi dia mahu menuju kepada Allah, tapi dengan tidak ada bekal. Sebab dia kata bekal ni mengambil masa yang lama. Dia kata kamu mengaji lama, aku ni lebih cepat lagi. Sebab sifat manusia, wa kana al-insanu ajula. Adalah manusia itu sifat dia gopoh. Maka kita tidak boleh tergopoh ke apa, terburu-buru. Kita kena sabar dan istiqamah. Buat sesuatu sikit tak apa, tapi asalkan berterusan. Asalkan berterusan. Itulah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Seorang lelaki bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah Nabi SAW yakhussu minal ayyami syai'an? Adakah Nabi ada mengkhususkan hari-hari yang tertentu dengan sesuatu amalan tertentu? Aisyah kata tak ada. Adalah Nabi SAW kana amaluhu dimatan. Adalah amalan Nabi ini berterusan, konsisten, dimatan, dawaman. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Siapakah di antara kamu yang mampu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu buat? Dia buat, maintain, kekal setara tu. Tapi dia tak miss, tak tinggal, dia terus buat. Mungkin kita buat banyak, lepas tu bila tinggal tak buat langsung. Itu masalah kita. Masa kita semangat ni, kita mari masjid, mari kita baca-baca Quran. Masa malah tu 2-3 minggu masjid mungkin tak mari, Quran pun tak buka, sibuk dengan urusan lain. Bermakna kita tidak dawam, tidak konsisten, tidak istiqamah. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Ayat yang ke-12. Kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda. Ayataini bermakna alamataini dallataini ala qudratillahi ta'ala. 2 alamat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ini tidak ada siapa yang dapat menafikan, sebab semua manusia yang celak matanya boleh melihat waktu gelap malam dah. Lepas tu curah pagi esok, dah siang hari dah, matahari dah naik. Siang dan malam ni berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala menukar-nukarkannya. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah Ta'ala menukar ganti malam dan siang yang berlaku secara bersilih ganti.
waktunya. Sampai satu masa apabila dunia ini berada di penghujungnya, akan berlaku al-inqilabul kauni, suatu perubahan alam yang sangat besar. Bermula dengan matahari keluar daripada sebelah barat, tidak lagi sebelah timur. Dan pada hari kemunculan Dajjal, masa itu sudah berubah. Hari pertama seperti setahun. Setelah masa itu lama, hampir setahun, tapi si hari malam. Lepas mana si hari yang kedua, Dajjal berada di atas muka bumi, jangka masa siang hari yang kedua sama dengan sebulan. Itu cukup sebulan. Maksud sebulan ni lama, kadar lama masa. Si hari itu lama seperti sebulan sekarang. Malam. Lepas malam, hari yang ketiga, siang hari pula, kadar masanya seperti seminggu. Seminggu mengikut kadar masa kita lalui sekarang. Mana hari pertama sangat lama seperti setahun, hari yang kedua lama seperti sebulan, hari yang ketiga lama seperti seminggu, hari yang keempat barulah sama dengan hari-hari yang kita lalui sekarang. Tapi malam siang itu tetap berlaku. Malam siang tetap berlaku. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakanlah, apakah yang kamu fikirkan, apakah pandangan kamu sekiranya Allah Ta'ala menjadikan malam ini sarmadan, yakni mustamirran, berpanjangan, berterusan. Setiap masa ni malam semua, tak ada siang. Malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah, berterusan sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan yang boleh mendatangkan kepada kamu dengan sinar cahaya yang terang seperti waktu siang? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Katakanlah, apakah pandangan kamu, pendapat kamu sekiranya Allah Ta'ala menjadikan malam ni pula berterusan, siang berterusan, tak di malam, siang pula berterusan sampai hari kiamat. Maka siapakah Tuhan yang boleh mendatangkan kepada kamu dengan waktu malam untuk kamu berehat padanya? Adanya malam, adanya siang, kita boleh berehat dah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk kita berehat, dan waktu siang pula untuk kita mencari kehidupan. Ini nikmat yang perlu kita syukuri. Adakah manusia memiliki mata hati menyedarinya? InsyaAllah mungkin. Tapi orang yang tidak sedar, yang tidak mensyukuri, yang tidak nampak benda ini adalah nikmat Allah, maka mereka melalui malam dan siang dengan mereka lupa kepada Allah. Sama ada waktu siang, waktu malam, Allah Ta'ala ciptakan masa ni untuk kita sentiasa ingat kepadanya. Tetapi malam itu lebih istimewa. Malam lebih istimewa. Walaupun kedua-dua ni, malam siang ni merupakan ayataini, dua tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana juga matahari dan bulan juga dua tanda daripada itu, tanda kekuasaan Allah. Tapi malam itu lebih istimewa. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Rabbana yanzilu kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Sesungguhnya Tuhan kita turun ke langit dunia apabila berpaki 1/3 malam yang terakhir. Ulama salaf tidak mentakwilkan turun dengan apa yang layak bagi zat Allah. Kita tak boleh fikir turun dengan maksud apa dia, berpindah tempat atau sebagainya. Turun, ya kita tahu dari segi bahasa turun daripada atas ke bawah, naik daripada bawah ke atas. Tapi nisbah kepada Allah tidak diketahui kaifiatnya. Walaupun ada ulama yang mentakwilkan maksud turun di sini turun rahmat, tapi ulama salaf tidak mentakwil. Dia kata turun yang layak dengan apa yang layak bagi zat Allah. Tapi yang penting syahid di sini Nabi sebut turunnya Allah pada akhir 1/3 malam, bukannya pada waktu siang. Allah Ta'ala hampir dengan hambanya. Disebut juga dalam hadis ketika hari Arafah. Hari Arafah, hari 9 Zulhijjah. Ini merujuk kepada waktu siang. Tadi waktu malam.
Jadi waktu mustajab doa adalah waktu 1/3 akhir malam. Sebab itulah ayat ini menyebut malam dulu, tidak sebut siang dulu. Wa ja'alna al-laila wan nahar, kami jadikan malam dan siang. Kenapa disebut malam dulu baru siang? Sebab dia bermula dengan malam. Baca dah dari surah Yasin, wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Malam dulu, lepas tu baru siang. Maka kami hilangkan tanda malam, yang ini dilenyapkan tanda yang gelap dengan cara tulu'us syams, naiknya matahari, dan kami jadikan tanda siang itu mubsirah, terang jelas, cahaya matahari dia menerangi langit, dan cerah langit itu memantulkan cahayanya kepada bumi. Biasa setengah-setengah tempat dia punya seleng lapu tersembunyi tepi, tapi cahaya lapu pergi kepada bahagian seleng dan kita nampak cerah. Matahari berada pada tepatnya, tapi cerah matahari itu merata pada semua objek yang sampai kepadanya cahaya, sehinggalah dia sampai ke bumi. Sebenarnya cahaya matahari ini hanyalah sebahagian daripada cahaya yang Allah Ta'ala ciptakan. Sebab jauh di alam sana, luar daripada alam dunia, ada bintang-bintang yang lebih besar daripada matahari. Kalau secara matahari itu besar dah, panas dah, ada lagi yang lebih besar tapi jauh lah, tidak di sini. Untuk kamu mencari, ada pun waktu siang itu untuk kamu mencari kurniaan daripada Tuhan kamu, maksudnya mencari rezeki, fadlan min rabbikum. Biasa dalam mana-mana ayat apabila disebut fadlan merujuk kepada rezeki. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ayat berhubung dengan sembahyang Jumaat. Apabila selesai solat Jumaat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi dan carilah daripada kurniaan Allah, merujuk kepada rezeki. Fadl atau fadlan, ini rezeki. Sebab biasanya orang bekerja cari rezeki waktu siang hari biasanya, tapi tak dinafikan juga ada juga orang yang bekerja waktu malam. Tengokkan moga kerja dia kerja mana, kerja jenis shift mana, kerja pengawal keselamatan semua tempat, kerja mana waktu siang orang lain pula. Tapi asalnya waktu untuk mencari rezeki berdasarkan ayat ini adalah waktu siang. Mubsirah, cerahnya waktu siang itu, litabtagu fadlan min rabbikum, untuk kamu mencari kurniaan rezeki daripada Tuhanmu, dan akhirnya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perkiraan masa. Kita tidak akan tahu hari itu bertukar jadi seminggu jadi sebulan jadi setahun kalau tidak ada siang dan malam. Maka Allah Ta'ala jadikan berlakunya ikhtilaful laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran waktu siang dan malam, dan apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan dan di langit dan di bumi menjadi tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang bertakwa. Untuk kita mengetahui bilangan tahun dan juga perkiraannya, sehingga membolehkan kita melaksanakan banyak ibadat-ibadat lain. Contohnya kalau ibadat zakat disyaratkan haul cukup tempoh setahun. Macam mana nak tahu setahun kalau tak berlaku siang dan malam? Kita dapat mengetahui bermulanya puasa Ramadan apabila sampainya bulan Ramadan, naiknya munculnya hilal ataupun anak bulan Ramadan. Itu juga dinyatakan dalam ayat lain, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj
mereka bertanya kepada kamu tentang anak bulan, katakanlah peranan anak bulan tadi untuk manusia menentukan waktu-waktu ibadat dan juga ketetapan bagi ibadat haji. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Dari si perkiraan masa dia ada dua, ada dia dikira dengan bulan syamsiah, satu lagi bulan qamariyah. Bulan qamariyah merujuk kepada peredaran bulan, syamsiah merujuk kepada peredaran matahari. Oleh kerana itu dalam kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi yang Allah Ta'ala tidurkan pemuda-pemuda ini dalam gua selama 300 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinin, 300 tahun. Kemudian perkiraan 300 tahun mengikut bulan syamsiah, bulan matahari, perkiraan bulan mengikut pergerakan matahari. Wazdadu tis'a, mereka tambah 9 lagi. Maknanya antara bulan syamsiah, bulan qamariyah, atas 100 tahun syamsiah, dia akan jadi 103 tahun. 200 tahun 209 tahun, 300 tahun 309 tahun. Kalau 400 tahun, hak tu jadi 412 tahun. Boleh bayar tu. Dia atas 100 tahun, hak tu dia akan bertambah 3 tahun. Jadi Ashabul Kahfi tidur selama 300 sinina, 300 tahun mengikut perkiraan syamsiah. Maka mereka tu pun kira-kira sebenarnya 309 tahun. Jadi kiralah kalau umur kita berapa nanti. Kalau ikut Masihi, perkiraan bulan Masihi, kita lahir bulan Januari lah. Dan ikut kita bulan 1 bulan Januari, kita kata umur kita dah 50. Tapi kalau ikut bulan Hijriyah, sebenarnya kita bukan 50 tahun lebih. Lebih dah. Boleh faham kata? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.